Bang Nat, ajar aku cara pikat wanita. Jom. Kalau kau nak tangkap ikan, pancing di tempat banyak ikan. Kalau kau nak pikat wanita, pikat di tempat yang banyak wanita. Dekat mana? Aku sarankan kau tunggu depan tandas wanita. Kajian dibuat oleh Persatuan Pengadil Sukaneka acara lari dalam guni, hati wanita lebih terbuka selepas membuang. Waktu kau menunggu depan tandas wanita, mata kau kena tajam perhatikan wanita idaman kau. Bila dia keluar, kau terus tahan bagi lollipop dan biarkan dia berlalu pergi. Kalau dia berjalan dan menoleh ke belakang, peluang kau cerah. Kau terus kejar dan minta nombor fon. Tapi bila kau bagi lollipop, dia terus berjalan tanpa toleh ke belakang, kau kejar dia juga. Rampas balik lollipop kau tu. Jangan bazirkan umpan kau pada orang yang hanya mengambil kesempatan untuk menodai lollipop kau dengan rakus. Sebenarnya, dengan bermodalkan lollipop, kau mampu memikat hati wanita. Tapi kalau kau pakai logo H baru dapat wanita, percayalah, itu bukan wanita, tapi jembalang tanah. Tanah gambut yang nelayan buat tanam kailan ikan masin. Kailan ikan masin tak ada? Tak apalah, bagi kangkung belacan 1, tom yam ayam dengan daging masak merah. Bang, konten abang semua macam Hanat. Ada masalah ke dalam hidup? Banyak. Jom. Tiap yang bernama manusia memang tak dapat lari dari masalah. Tapak Sulaiman pun ada masalah. Sejak zaman Bahtera Nabi Nuh sampai sekarang, dia masih tak tahu mana satu kaki dia, mana satu tangan dia. Memang tiap-tiap hari aku ada masalah, tapi aku pandai selesaikan. Kadang-kadang aku sibuk buat kerja tak sedar. Wire charger sangkut kat telinga cawan. Tarik dari phone tak lepas. Tarik dari kepala charger pun tak lepas. Jadi, dengan kebolehan berfikir secara kritis dan kreatif, aku gunakan gunting. Hari tu aku diet, badan susut, jam pun dah longgar. Dengan menggunakan formula luas bulatan pi j kuasa 2 dan lilitan pi darab diameter, aku dapati lilitan kaki aku lebih sesuai untuk pakai jam. Selalu aku nak refill air kowe, bila press mesti kena tangan aku. Dengan kebolehan fikir jarak jauh, aku pinjam penyepit janda sebelah. Air akan lalu jatuh di lubang penyepit tanpa kena tangan aku. Kalau aku beli Nandos online, aku dapat air tin tinggi ni. Tapi tak muat nak simpan dalam peti sejuk. Ni masalah kecil je. Aku buka, minum, pijak sampai lepeh. Kemudian masuk dalam peti sejuk. Settle. Korang yang rajin sukan jaga-jaga. Macam aku ni memang kuat bersukan. Aku main sukan berkuda. Disebabkan kuda aku jalan L, tangan aku sering terseliu. Hari tu member aku bagi minyak urut. Nama minyak ni Muscle Fix. Aku tanya dia, banyak movie ke ada? Dia cakap, bodoh, ni Muscle Fix bukan Netflix. Muscle Fix ni pakai sebelum dan selepas kau bersukan. Sapu di bahagian sendi dan otot. Untuk orang tua sakit lutut pun okey. Yang bestnya dia tak berbau, tak berminyak, tak melekit, tak mungkir janji, tak apa pasal. Sesuailah untuk orang yang rajin bersukan, main bola, badminton, berbasikal, futsal, mahjong dan chongsam. Kata pepatah, jangan dicari penyakit. Ingat sukan, ingat Muscle Fix. Okey, aku nak bagi 5 botol free kat korang ni. Syaratnya korang share video dari Facebook ni, kemudian tinggalkan komen berbentuk nasihat yang paling padu kepada anak-anak muda yang malas bersukan. Tim aku akan pilih 5 nasihat yang paling mujarab dalam 3 hari ni. Kita akan post terus ke rumah korang. Kalau kau menang, apa janji kau Bang Nat? Jom. Kalau aku menang, aku akan buat penstrukturan semula pada fungsi Kementerian Perumahan. Aku akan buat 3 perubahan kecil yang akan beri impak besar kepada rakyat. Yang pertama, rumah atau bangunan yang menggunakan lift selama ni mengelirukan rakyat. Dalam lift ada butang tingkat 1, 2, 3, 3A terus ke nombor 5. Nombor 4 tak ada. Jadi bagi mengelakkan kekeliruan dan menjaga keharmonian antara kaum, kita tidak lagi menggunakan nombor pada butang lift. Tapi kita akan tukar kepada tajuk lagu. Bila member kau call, aku dah sampai bawah ni, rumah kau tingkat yang mana? Kau jawab, Pusara di Lebuh Raya. Dia letak telefon dan terus balik. Yang kedua, aku akan selesaikan masalah cok parking di kawasan perumahan flat. Kita akan laksanakan sistem parking bertingkat. Satu menteri akan berkhidmat pada satu rumah rakyat bersesuaian dengan tugas mereka berkhidmat untuk rakyat. Mereka akan ditugaskan lipat kain, cabut rumput dan mop lantai. Masuk pukul 8, balik pukul 5. Kalau barang dalam rumah korang hilang, korang tahulah nak cari siapa. Kalau hari ni aku menang, semalam aku ubah. Aku pernah jadi raja, tapi raja sehari je lah. Hari kedua dah turun pangkat jadi tukang kebun. Baru menebas 2-3 minit dah tersandar belakang pokok getah. Aku rasa gagal, lemah. Raja mana boleh lemah? Tahap lemahnya aku ni, kalau makan tumis kangkung kat leher janda sebelah yang kena kunyahkan. Minggu lepas member aku bagi kopi king. Lepas aku minum, tenaga domestik dalam badan aku membiak secara rawak hingga 3,000 kuasa kuda. Kau tahulah kalau dah kuasa kuda dari Gombak pergi ke Mongolia long distance ikut jalan simpang Pulai, selamba je, tak payah berhenti isi minyak. Semalam aku main golf. Punyalah gajah perkasa aku ni, aku buat pukulan, bola golf tu menghentam langit ke-7 dan melantun ke bawah balik. Aduh, sembang-sembang ni aku dah terminum kopi king ni. Okeylah, aku nak gerak pergi ke rumah Kak Leha. Dia call tadi minta tolong repair pipe. Korang try lah kopi king ni. Nanti bila dah jadi raja, jangan pasang gundik. Jadilah raja yang bertanggungjawab dan jaga kebajikan sang permaisuri. Itu amanah dari Allah. Okey, aku nak bagi free kepada 7 orang yang bertuah. Syaratnya korang share video ni dan tinggalkan satu komen yang paling padu cara untuk jadi lelaki sejati. Sekarang. Seperti yang dijanjikan, aku akan share cara korang boleh buat duit dengan Facebook ni. Korang upload je video dekat Reels boleh dapat duit. Kadang mulut aku dah penat cakap, aku cakap pakai tangan je. Okey, mula-mula korang pergi ke profile korang sendiri, bukan profile aku. Kemudian raba 3 biji belah atas kanan ni, picit-picit sikit. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Main belah bawah pula, turn professional mode on. Lepas tu ikut je arahan dia. Setelah selesai, akaun personal korang akan nampak jadi macam page dan ada butang view tools. Kau ramas butang ni, dia akan keluar macam ni. Okey, button ads on Reels ni, kalau kau aktifkan, Facebook akan masukkan iklan kecil dalam video Reels kau. Kat sini lah
kau boleh buat duit. Tapi button ni akan muncul setelah kau berjaya dapat 1k follower dalam tempoh 60 hari. 60 hari pertama tak dapat, dia akan kira 60 hari berikutnya sampailah kau dapat. Kenapa dia bagi tempoh 60 hari aku pun tak pasti. Mungkin Mark Zuckerberg dapat petunjukkan lepas buat solat istiadat. Jadi kau kumpul lah pengikut seramai mungkin. Macam aku kumpul penganut. So sekarang ni apa kau perlu buat? Upload je video kat Reels. Ramai je aku tengok dorang upload video orang lain. So kalau korang tak ada idea, download lah video aku, upload je balik. Aku okey je. Kalau nak pakai video orang lain, kau minta lah kebenaran tuan punya video dulu. Reels ni Mark Zuckerberg copy algoritma TikTok dan YouTube sikit. Kau ingat Facebook nak duduk diam je ke bila kena pijak dengan TikTok? Kau kalau terpijak tahi pun dah kelam kabut. Ni pula kena pijak. Jadi apa salahnya kalau kau buat video sambil menjana penempatan? Kata pepatah, sambil menyelam minum air. Selam di swimming pool minum air klorin. Selam di sungai minum air kencing. Selamilah hati sendiri kerana ada secebis kebaikan yang kau boleh sumbangkan kepada mesyuarat. Setuju tak? Kalau setuju tanda tangan di bawah. Bang Nat, kau bawa dorang pergi mana tu? Jom. Hari tu aku bawa tim aku jalan-jalan merentas 5 benua. Inilah wajah-wajah di sebalik tabir kejayaan Premium Cookies. Ada 3 orang lagi tak dapat ikut. 2 tertinggal dalam oven, 1 lagi tunggu tak muncul-muncul. Aku suruh tunggu kat KLIA, dia tunggu dalam bilik air. Mereka nilah jantung di sebalik kejayaan company. Kami bermula dengan hanya 3 orang. Kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke hilir. Asyik ke hulu ke hilir bila kerja nak siap. Dorang ni kerja macam komputer, ada 2 shift. 1 shift buat kerja, 1 lagi shift tukang tengok. Kalau tukang tengok tu dah penat, ramai-ramai tolong tengok. Macam nilah kerja berpasukan, ringan sama dipikul, yang berat aku buat sorang-sorang. Kalau korang ada nak buat cookies jenama sendiri, boleh ke Facebook Premium Cookies. Modal hanya RM87 je. Sebagai ketua pasukan yang berhalusinasi tinggi, aku sangat titik beratkan kesempurnaan vokal mereka kerana dalam kehidupan vokal dan konsonan tidak dapat dipisahkan. Kita ni sebagai ketua pasukan ibarat burung belatuk, pertahankan paruh untuk dapatkan makanan untuk anak-anak. Patuk berkali-kali pada pohon kayu yang keras tanpa putus asa. Tapi kalau kau pilih jalan mudah, patuk batang pisang yang lembut tu, hasilnya kau sendiri akan tersangkut. Baju adalah sekeping pakaian yang disarungkan pada badan. Baju yang kita pakai adalah cerminan pada diri kita. Kalau kita pakai baju sukan, bermakna kita peminat sukan, mungkin baru balik dari sukan tiup tepung dalam pinggan. Kalau kita pakai baju hujan, maknanya kita peminat no hujan, mungkin baru balik dari kena ludahan. Kalau kita pakai baju Melayu, itu tanda kita orang Melayu, mungkin baru balik dari kena tipu. 2 hari lepas aku tempah baju untuk tim cookies aku. Baju ni aku buat di kilang terbesar dekat Damansara, kilangpakaian.com. Kualiti printing dia ni memang tinggi. Tahap tinggi kualiti dia ni, kau nak tengok kena pakai tangga. Kain dia lemah lembut, tahan lasak, tahan panas, tahan maki. Tak tahan aku tengok colour gold dia ni, berkilat-kilat. Kalau Kak Leha nampak aku pakai ni, mau dia ajak aku bercuti pergi Krabi. Diorang ni buat kerja memang laju, sambil makan pun diorang boleh menjahit. Hari ni kau order, semalam dah siap. Sebut je kau nak kain apa, cotton, polyester, nilon, semua ada. Nak kain kapan pun ada, siap package dengan kemian dan kapur barus. Kalau korang nak buat baju, pergilah kilangpakaian.com. Namun ingatlah, sebaik-baik pakaian di sisi Allah adalah pakaian takwa. Okey, macam biasa aku nak bagi 10 helai baju, siap print logo korang sendiri. Syaratnya share video ni dan tinggalkan nasihat paling padu kepada budak zaman sekarang yang tak reti pakai baju. Bang Nat, kau patut dah dapat pangkat Tan Sri dah. Jom. Hari tu aku dititahkan menghadap Ayahanda Paduka Rani Kulub. Aku dianugerahkan darjah kebesaran Laksmana Anat bagi cawangan Asia Timur Laut. Kawasan jajahan aku bermula dari loji kumbahan perairan Mongolia hingga ke Lautan Pasifik. Pangkat Laksmana ni aku dapat atas jasa dan bakti aku pada hidupan laut. Kalau hidup di darat, waktu PRU biasanya YB akan pasang jalan tar tutup jalan berlubang bagi minyak beras pada orang kampung sebagai gula-gula. Tapi aku di laut, gula-gula aku tabur dalam laut untuk kurangkan masin. Tak adalah ikan-ikan tu pedih mata. Aku juga ratakan ombak. Kesian kuda laut asyik kena pukul ombak. Ada yang patah tulang belakang. Selain tu aku ditugaskan untuk membuat bancian purata taburan hujan sepanjang tahun. Untuk pastikan kestabilan ekosistem dan mewujudkan biodiversity, aku bawa semua hidupan darat ke laut. Macam unta, kucing, semualah aku bawa kecuali menteri. Sebab menteri semua memang dah ke laut. Lagi-lagi lepas menang PRU, dorang terus belayar ke lautan Atlantik, masuk segitiga Bermuda dan terus hilang dari radar. Sebenarnya kita ni bila dah diberi pangkat, itu bukan sekadar anugerah tapi lebih kepada tanggungjawab. Jangan guna kuasa untuk tabur janji, tapi tabur bakti kepada agama, bangsa dan tanah air. Bang Nat, cuba buat resepi viral guna KitKat, mesti tak boleh kan? Jom. Hari ni aku nak ajar cara buat resepi viral di luar tabi'i. Resepi ini dikenali sebagai coklat pakai. Okey, begigi caranya. Pertama sekali kau sarung kain plekat, pakai topi kebun, hayun kaki ke kedai buncit berdekatan untuk beli KitKat. Bukan yang ni tic-tac. Beli yang ni KitKat. Kemudian koyakkan plastik dia dan patahkan KitKat tu. Bukan patah macam tu. Aduh, dah kena ulang balik. Pertama sekali kau sarung kain plekat, pakai topi kebun, hayun kaki ke kedai buncit berdekatan untuk beli KitKat. Bukan ni chewing gum. Beli ni KitKat. Kemudian kau patahkan 2, letak atas pinggan, sapukan coklat spread. Ini adalah makanan turun-temurun nenek moyang Dajjal pada zaman Jepun dulu. Sebelum kita difitnah oleh Dajjal, baik kita fitnah dia dulu. Baik, setelah selesai ratakan coklat, kau bawa masuk bilik dan letakkan di tempat yang berlubang ni. KitKat kalau tak atas lantai, tak apa, jangan risau. Dia kukuh dan tak mudah koyak, kecuali kalau kena troll dengan Maidin. Macam ni, sebenarnya jangan biarkan semua makanan yang kau makan hanya diproses menjadi najis semata-mata. Jadikanlah sebahagian darinya nutrisi untuk minda agar akal kau bergiat aktif untuk selesaikan masalah hidup. Masalah hidup kau sendiri, bukan masuk campur hal orang lain. Jangan suka merapu sangat Anat, nanti kau akan sedih. Jom.
Ada satu peristiwa sedih menimpa aku awal tahun ni. Aku dikejutkan dengan berita kematian. Cukai jalan aku mati. Sedih hati ini Tuhan je yang tahu. Mayatnya aku kebumikan dengan pasir sungai sebab ni jenis mayat waterproof. Akibat terlalu sedih, aku tak dapat tidur hampir 3 hari. Jadi aku isi masa lapang dengan main lawan pemadam. Aku ni bekas juara kat sekolah dulu, tapi bila masuk peringkat daerah, penyertaan aku dibatalkan sebab aku pakai pemadam api. Aku masih tak dapat tidur. Akhirnya aku beli ubat tidur, tapi aku bawa pelan-pelan takut ubat tu bangun. Aku sapu kat mata, melekat pula mata aku tak boleh buka. Aku jumpa doktor sahkan aku mengidap penyakit mata keranjang. Seminggu kemudian waktu aku buat kenduri arwah, tiba-tiba cukai jalan hidup balik. Lintang pukang orang surau lari. Aku lupa aku dah renew pagi tadi. Rupanya benda mati ni kalau kita renew dia hidup balik. Malam tu mak aku pesan beli kunyit. Aku bawa balik kunyit serbuk. Dia cakap dia nak kunyit hidup. Aku kata renew je lah. Begitulah hidup kita ni. Kalau rasa dah jauh dari landasan, hati dah mati, renewlah iman agar hati hidup kembali untuk mengabdikan diri pada ilahi. Bang Nat, nasihat sikit lelaki perangai macam monyet dapat kereta baru hari-hari dia cuci. Jom. Lelaki dan perempuan ni ada sifat tersendiri yang patut kita puji. Lelaki ni hebat. Dia terkenal dengan sifat menghargai. Dapat kereta baru dia cuci setiap hari. Pasang sport rim 8 inci. Skirting setiap sisi. Sebab lelaki ni jenis hargai apa yang dia miliki. Tapi yang jenis meludah waktu menyanyi tu bukan lelaki. Tu banggali roti. Perempuan ni lagi hebat. Dorang ni ada prinsip. Susun perancangan dengan jitu. Tak pernah miss bayar duit kutu. Sebab dia dah target nak beli pressure cooker baru. Tapi akhirnya berhabuk dibiarkan macam tu. Kalau macam tu, masak je lah pakai kayu api. Tak, maksudnya macam ni. Setiap hari dia minta nak beli air fryer. Bila dah dapat, dia simpan bawah sinki. Guna pun baru sekali. Buat masak air untuk mandi pagi. Sifat rajin perempuan ni kita harus puji. Rajin betul dia scroll Shopee. Nampak iklan steam iron add to cart hujung bulan terus beli. Sudahnya 3 tahun tersandar tepi almari. Rasanya dia nak jadikan artifak dan monumen bahan arkeologi. Kalau macam tu, panggil je lah National Geographic. Boleh dorang buat dokumentari. Macam ni lah. Lelaki dan perempuan ni dijadikan berpasangan. Hiduplah bertolak ansur dan saling melengkapkan. Bang Nat, aku meniaga nasi lemak tapi orang tak nampak kedai aku. Adakah ini sihir pemisah? Jom. Orang kita memang macam tu. Bila nampak orang lain maju, mulalah nak hantar benda bukan-bukan. Minggu lepas jiran aku kat Leha tu kena. Orang dengki nak hantar santau pakai pos laju. Disebabkan terlalu laju, santau tu terlajak sampai ke rumah Salman Pakistan. Habis jadi tak betul dah si Salman tu. Pak Abu bagi dia upah suruh tebang pokok kelapa. Ditebangnya pecah wang elektrik. Habis satu kampung tak ada elektrik. Tak, yang kau ni orang tak nampak kedai kau pasal apa? Kalau kau buka kedai dalam rumah, memanglah orang tak nampak. Sebenarnya meniaga ni kena buat marketing. Salah satu marketing tanpa modal adalah teknik dari mulut ke mulut. Tapi teknik ni ada satu masalah. Kalau terjadi miscommunication, mesej yang dibawa akan lari dari maksud asal. Benda ni pernah jadi dekat Siti, bekas girlfriend aku dulu. Dia jual nasi lemak. Nasi lemak dia memang sedap. Jadi pelanggan akan bawa mulut dan bercerita. Bila sampai ke pelanggan pertama, pelanggan bercerita, nasi lemak Siti sedap, telurnya gebu, dia berniaga sebelah Pondok Sengit. Tapi bila sampai ke pelanggan kedua, ceritanya berubah. Nasi lemak Siti gebu, telurnya sengit. Bila sampai ke pelanggan ketiga, nasi lemak Siti sengit. Tapi kau buatlah marketing macam mana pun, kalau kau tak minta pada Maha Pemberi Rezeki, kau tak akan berjaya. Anat, daripada kau buat video merepek, baik buat resepi minuman untuk Deepawali. Jom. Hari ini aku nak share cara buat kopi asing. Kopi ni sangat terkenal di negara Timur Tengah seperti Turki, Oman, Syria dan Pontian. Bahan-bahan yang diperlukan ialah senaskah kopi 3-in-1, sepiring pinggan, sebatang penyempit bulu ketiak dan seuncang gelas. Pertama kau kena ada kopi 3-in-1 ni. Jenama apa pun tak kisah. Jangan beli jenama Daihatsu. Itu lori bukan kopi. Takut lepas kau bancuh, minum tercekik tayar Michelin. Koyakkan plastik kemudian tuang ke dalam pinggan. Nama pun 3-in-1. Dia dah siap campur krima, kopi dan gula. Apa kau perlu buat ialah asingkan ketiga-tiga bahan ni. Sebab tu nama dia kopi asing. Menurut kajian klinikal dari Pusat Hiburan Keluarga Karaoke Ratu, kopi asing ni mampu mengembalikan daya fokus dan baik untuk penyakit darah rendah. Belum mula minum, darah dah naik tinggi. Selesai proses pengasingan, tuang semua ke dalam cawan. Campur air panas dan kacau. Kopi asing sedia untuk diminum. Kalau hari ni kau mula buat, Deepawali tahun depan baru boleh minum. Setiap ilmu punya teori dan proses yang rumit. Namun praktikal dan usaha yang berterusan akan beri petunjuk jalan singkat ke menara kejayaan. Bang Anat, dunia ni bulat ke lepeh? Aku tengok lepeh je. Jom. Kalau kau nampak bumi ni lepeh, hati-hati, jangan jalan sampai ke hujung dunia. Nanti jatuh, berterabur jari kaki kau. Bila ambulan bawa ke hospital, doktor dapat tahu kau jatuh dunia, syarikat insurans tak cover kos rawatan kau. Kalau kau percaya bumi ni bulat, hati-hati waktu bumi berputar kerana kelajuannya 1670 km per jam. Jasad kau boleh melayang ke alam cakrawala. Jom aku bongkar, sebenarnya bumi ni berbentuk bulat dan berlubang di tengah macam donat. Kalau jatuh bukan ke bawah tapi ke dalam. Sebab tu kau tengok si tamak loba yang panjat tinggi-tinggi akhirnya ke dalam. Isu pertelingkahan bentuk bumi dah lebih 10 tahun di Malaysia. 10 tahun ni kau buang masa kaji bentuk bumi untuk apa? Kalau 10 tahun kau usaha buat anak, kau dah ada 10 orang anak. Kalau tujuan kau kaji untuk tambah keimanan, tak perlu susah payah. Cukup dengan kau merenung penciptaan anggota tubuh badan kau. Kau akan sedar bahawa wujudnya sang pencipta yang maha kuasa. Tengok gigi kau dicipta tumbuh hanya 1 inci. Kalau terus menerus tumbuh panjang macam rambut, nescaya mulut kau tak boleh tutup. Tengok hidung kau dicipta cantik berlubang di bawah. Kalau lubang menghadap atas, waktu hujan bertakung air, kau akan mati kelemasan. Bang, review sikit kawan yang suka pau rokok. Jom.
Okey, aku bagi kau tips, kau amalkan selama 3 hari. Hari pertama, bila member kau pau rokok, kau keluarkan tapoi. Kau cakap, alamak ada satu je bini aku bekalkan pagi tadi. Kita cutting kau patahkan 2.5 kau bagi dia. Hari kedua, bila member kau pau, kau terus pakai songkok baca Yasin. Bila dia tanya kenapa, kau cakap kau sedih. Kau nak sedekahkan bacaan Yasin pada member kau si Jamil Koko. Kau teringat tahun lepas Jamil pau rokok kau, dia hisap, dia buat O. Angin datang dari depan, tiup O. O patah balik, hempuk kepala Jamil, terus meninggal. Jenayah dia tak boleh tanam. Tanah perkuburan tak terima. Orang kampung bersepakat tanam dia kat ladang koko. Maka terciptalah Koko Crunch. Hari ketiga, sebelum sempat member kau pantun ayam berkokok di atas batang nak rokok sebatang, kau terus pakai topi bomba. Cakap kau dah lambat nak balik kemas baju, mungkin besok kiamat. Esoknya kalau dia jumpa kau, dia tanya hari ni tak kiamat ke? Kau cakap ajal kita belum tiba lagi. Kau hulur dia sebatang rokok. Kau cakap nah kita isap rokok dulu, semoga kita sama-sama cepat menghadap ilahi. Dunia ini hanya tempat persinggahan. Kematian itu sebenarnya permulaan kehidupan. Anak, tak ada benda lain ke kau nak bela selain si Oyen nitik musibat kau tu? Jom. Selain dari si Oyen, aku ada bela lagi 3 ekor. Semuanya baka dari kelapa laut Afrika. Setiap pagi aku bagi dorang makan madu untuk kekuatan senggugut dorang. Yang besar ni aku namakan dia Semut. Yang kecil pun nama dia Semut agar mudah. Bila aku panggil Semut, dua-dua akan datang serentak. Dorang ni adik-beradik. Aku ambil dari rumah anak yatim. Mak dia mati jatuh skateboard. Yang ni pula nama dia Milah. Dia masih dalam edah. Suami dia mati minggu lepas. Aku bawa jalan-jalan mandi laut. Dia pergi gigit jenahak. Bapak jenahak marah, libas dia pakai ekor pari. Milah ni jenis manja sikit. Suka kacau aku buat kerja. Adik-beradik dia semua mati waktu jalan-jalan dekat leher aku. Dorang ni seminggu sekali akan buat majlis makan-makan. Habis semua jiran tetangga dia ajak. Yang aku geram tu, aku dia tak ajak. Padahal makan dalam pinggan aku. Lepas habis makan, aku denda dorang cuci pinggan. Biasanya pinggan belum habis cuci, dorang dah pingsan. Aku syak dorang keracunan makanan. Aku sangat suspek dengan perpaduan dan semangat silaturahman dorang ni. Tak macam kita, hari-hari makan sedap-sedap. Jiran ada yang tak makan, tahan lapar, kita tak ambil tahu, tak tanya khabar pun. Bang Nat, jom lepak Cameron. Teringin nak jumpa. Ni nombor aku. Kalau sudi WhatsApp, okey? Jom. Sebelum pergi aku bagi si Oyen ni makan dulu. Kan kalau lapar mula buat perangai pura-pura lemas. Sebelum mulakan perjalanan memang aku akan kunyah chewing gum hingga sampai destinasi. Dengan kunyah chewing gum ni aku dapat ukur jarak perjalanan. Kalau sampai destinasi chewing gum masih kenyal bermakna jarak hanya 10 km. Kalau hancur macam bubur basi bermakna lebih 200 km. Ni paling aku benci jalan jam. Mungkin ada kenderaan exercise di hadapan. Waktu darurat macam ni memang tak sempat jumpa tandas. Otak kanan kau kena laju bertindak sebelum kau mula berfikir. Aku akan guna sistem reverse osmosis. Masukkan semua dalam usus kemudian recycle keluar balik. Aku jumpa dia 10 minit je berbual kosong. Memang betul-betul kosong. Tak ada topik-topik intelektual pun kami diskusikan. Sebelum balik aku bagi dia cendera hati, tanda penghargaan aku kepada follower. Kosong je sign tak ada ke katanya. Tanpa menghampakan dia aku terus sign. On the way balik baru aku terfikir apa faedah dan motif aku jumpa dia sebenarnya. Hadap jam 4 jam, kencing dalam botol, tinggalkan Oyen lagi. Mungkin hadiah kecil yang aku bagi dia tu boleh buat perubahan yang besar dalam hidup dia. Oi Anat, banyak lagi benda menarik kat Cameron tu, asal cerita pasal Shinggam je. Jom. Betul, Cameron ni banyak benda menarik tapi sombong dan ego. Kawasannya tinggi tapi sejuk. Padahal tempat tinggi ni lebih dekat dengan matahari. Sepatutnya panas. Mungkin dulu waktu matahari dicipta, Cameron cakap, wahai mentari, aku tak perlu haba dari kau. Beri saja pada kawasan yang rendah. Maka dinginlah Cameron hingga kini. Namun pihak berkuasa tempatan mulakan inisiatif bijak bagi menundukkan keegoan Cameron. Segala bukit bukau gunung ganang dikorek dan diratakan. Kata pepatah Cina, all newspaper sulat khabar lama kau-kau kocing. Maksudnya sikit-sikit lama-lama tak ada bukit. Ada duit masuk poket, hulur sikit mulut kasih kacip. Kalau kau sampai Cameron, minda kau akan dijajah oleh strawberry. Kalau kau beli air lemon, sebenarnya itu strawberry. Kalau kau beli gula-gula, itu sebenarnya strawberry. Kalau kau beli nasi lemak, itu pun sebenarnya strawberry. Kalau kau buang air besar, itu tai. Kau jangan cuba nak makan walaupun ada biji-biji strawberry. Pada hemat aku, strawberry naik Cameron pakai kabel. Budaya kronism ni dah lama bertapak di sini. Seolah-olah jasa dan kewujudan buah-buah yang lain dinafikan. Apa kurangnya mangga yang menjaga pintu pagar rumah kita? Apa kurangnya belimbing yang menjadi senjata hulu balang pahlawan Melayu dahulu kala? Bang Nat, kau tak ada buat paid review iklankan produk ke? Jom. Aku ni orang paling anti dengan iklan. Permusuhan aku dengan iklan berpanjangan dari 8 tahun lepas. Kalau iklan keluar kat TV, aku pindah rumah baru. Iklan keluar kat radio kereta, aku tukar radiator baru. Iklan keluar kat billboard highway, aku U-turn tukar naik sampan ikut jalan sungai. Sejarahnya macam ni. Dulu aku kumpul duit nak beli motor. Aku nampak iklan, beli motor dapat helmet. Ini adalah satu penganiayaan. Yang aku nak beli motor, tapi kenapa aku dapat helmet je? Dah satu lagi masalah, aku kena tunggu offer beli helmet dapat motor. Sampai sekarang aku ada helmet je, motor tak ada. Paling bahaya iklan yang ada bintang kecil kat bawah. Dia tulis tertakluk kepada terma dan syarat. Ini adalah iklan jenis perangkap. Jiran aku pernah dapat iklan jenis macam ni. Dia tulis tadika swasta tiada yuran pendaftaran. Dia terus daftarkan anak dia masuk. Memang tak ada yuran, tapi bulan-bulan dia bayar 450. Buku bayar lain, baju bayar lain, makan bayar lain. Ini umpama mandi itu percuma tapi kalau basah kena bayar. Berak itu percuma tapi kalau cebok kena bayar. Maka beristinjaklah walau perlu dibayar, kerana kebersihan itu sebahagian dari iman. Bang Nat, buat konten Merdeka versi serius dan patriotik. Anak aku ada pertandingan puisi kat sekolah. Jom. Selamat ulang tahun ke-65 Malaysia. Kalau kau manusia, kau sudah di ujung usia.
Kalau kau sebuah kapal, kau adalah bahtera tua yang dikemudi oleh si gila kuasa. Sekejap ke hulu, sekejap ke hilir, belayar tanpa berfikir. Belayar tanpa arah. Arahnya ada, hanya nakhoda tak tahu membaca. Mungkin dia tahu membaca, tapi tertutup hasrat membabi buta membela keluarga dan harta luar negara. 9 kali sudah kita ganti nakhoda, tapi masih jauh dari kata sejahtera. Nakhoda pertama hingga ketiga aku tak tahu cerita. Nakhoda keempat hingga ke-9 beradu tenaga merebut tahta. Baru ke-9, kurang lagi 2 untuk bina tim sepak bola. Kenapa bola? Sebab aku nak kekalkan Rima E. Cukup lagi 2 baru kita boleh masuk Piala Dunia. Saat tiba kita pilih nakhoda biar dia dengar suara jelata, bukan ikut jari Amerika atau bini tua. Merdeka Malaysia. Aku percaya masih ada nakhoda berwibawa untuk kemudi bahtera yang hampir karam di lautan samudera. Kenapa samudera? Kalau aku ganti kepada janda lari maksudnya. Si Hanat ni tak ada kerja, hari-hari main batu tu yang melayang-layang otak. Jom. Setiap pagi Mr. Lee datang pick up aku bawa pergi office. Dia ni seorang driver yang committed dan ceria. Jadi dalam kereta ni aku lantik dia sebagai AJK keceriaan. On the way ke office aku suka menikmati keindahan bandar dengan bangunan tinggi. Sayangnya semakin tinggi bangunan semakin tinggi kes rasuah dalam negara. Dalam tempoh 5 tahun ni nilai rasuah mencecah 380 bilion. 380 bilion ni banyak mana? Kalau buat nasi kandar, satu Malaysia banjir dengan kari ikan tenggiri. Papada melimpah-limpah masuk banglo menteri. Sayur bendi melekit-lekit sampai ke kerusi parlimen. Okey dah sampai office, aku bagi tips dulu dekat Mr. Lee. Perkara pertama yang aku akan buat siram batu ni. Makin siram makin banyak yang tumbuh. Kemudian rutin harian aku akan main dengan batu ni. Cara mainnya mudah. Dalam kiraan 3, siapa yang gerak kalah. Dah 4 tahun aku main, tak pernah menang. Oh, hari ni Jumaat. Biasanya aku pergi masjid kaki ayam. Bukan apa, selalu pergi pakai kasut, balik selipar Jepun. Ada tulisan infak masjid. Balik solat aku sambung main batu. One to sum. Game ni aku suka sebab ada kebarangkalian 50% untuk aku menang. Ha, burung. Aduh, kalah. Ha, batu. Aduh, seri. Okey, masa untuk balik. Jangan biarkan minda anda dijajah. Selamat Hari Merdeka Malaysia. Bang Anat, bini aku asyik nak berkepit je. Pergi ride nak ikut, pergi mancing nak ikut. Ada tips tak? Jom. Okey, tips yang aku bagi ni kau kena amalkan selama 5 hari dalam bilik tidur kau. Pada malam pertama, jam 2 pagi, waktu bini kau tengah tidur, kau nyanyi lagu Happy Birthday tapi versi Mandarin. Zuni Sheng Re Kuai Le. Dia akan bangun buka lampu. Kau buat muka bodoh dan pandang muka dia. Kau cakap, jangan bising-bising, dah malam dah ni. Hari kedua, kau beli pokok kaktus, bercakap dan tidur dengan kaktus tu. Pada esok paginya, kau buat-buat gaduh dengan kaktus tu. Kau cakap, aku dah tak tahan dah hidup dengan kau. Kemudian kau buang pokok kaktus tu dalam tong sampah. Pada malam ketiga, kau ambil marker, lukis bulatan kecil kat tangan kau. Setiap sejam besarkan bulatan tu. Lepas tu cakap, alamak, dia dah merebak dah. Malam keempat, kau pakai topi kertas. Bila bini kau masuk bilik, kau cakap, selamat datang ke McDonald. Boleh saya dapatkan nombor IC untuk pengesahan? Malam kelima, waktu bini kau tengah sikat rambut, kau pandang je muka dia sambil makan popcorn. Bila dia pandang kau, kau cakap, alah, bosan lah macam ni, asyik-asyik iklan, asyik-asyik iklan. InsyaAllah pada hari ke-6 kau akan bebas dan merdeka. Tapi kau akan kehilangan orang yang selalu mendoakan kejayaan kau dalam senyap. Bang Anat, bakal mertua aku ni jenis suka menantu hebat-hebat. Macam mana nak bagi aku nampak hebat? Jom. Pertama, bila kau datang rumah bakal mertua kau bawa seekor gajah. Parking depan rumah dia. Kalau dia tanya kenapa bawa gajah, kau bagi tahu dia kau sangat pentingkan kebersihan. Gajahlah kebersihan. Kemudian kau terus sambung cerita pasal binatang lagi. Kau bagi tahu dia zaman dulu ada satu binatang namanya kuda dan kau pernah tumbuk dagu dia. Sekarang binatang tu dikenali sebagai zirafah. Kau jangan bagi peluang mertua kau tu tanya soalan. Kau terus sambung cerita lagi sejarah hidup kau. Kau bagi tahu dia dulu masa Alexander Graham Bell pertama kali berjaya mencipta telefon, si Alexander ni pernah terima 3 miss call dari kau. Waktu ni kau tengok mulut mertua kau tu tenganga sebab kagum dengan kehebatan kau. Kau sambung cerita lagi. Dulu kau pernah bertaruh dengan Superman lumba lari. Siapa kalah kena pakai spender kat luar. Kemudian kau buat gelak. Ha. Sampai sekarang dia menyesal dengan pertarungan tu. InsyaAllah tak sampai 15 minit bakal mertua kau tu suruh bawa rombongan meminang dengan hantaran 7 helai rambut Fir'aun. Kalau kehebatan dunia yang bakal mertua kau cari, aku cadang tunggu dia tinggalkan dunia ni baru kau masuk meminang. Patut pun Hanat, video kau satu fakta pun tak betul. Jom. Aku sebatang pembaris yang lurus bernilai RM1.20. Aku dilahirkan untuk meluruskan yang bengkok. Dengan menggunakan kuasa keyboard, aku bebas mengkritik dan kondem di media sosial, terutama Facebook. Aku ni bijak sikit je dari lipas. Ciri-ciri aku sangat mudah dikenal pasti. Friend list aku ada 3. Satu kakak aku, satu kucing aku, satu lagi fake account yang aku cipta untuk add diri aku sendiri agar nampak ramai. Lebih dari satu tu kira ramai kan? Aku amat committed dalam melunaskan tanggungjawab aku sebagai pembaris. Semalam aku terbaca status orang update butterfly in my stomach. Dengan penuh kebencian, aku komen, mengapa bodoh sangat makan butterfly sedangkan grasshopper lebih rangup? Aku kalau bergaduh dengan pasangan, aku ubah status relationship aku ke status single. Kalau gaduh dengan orang tua aku ubah ke status yatim. Tadi lepas hujan aku nampak pelangi melengkung. Dengan penuh emosi aku kondem di Facebook Jabatan Kerja Raya supaya luruskan pelangi tersebut. Jabatan Kerja Raya reply, kadangkala yang lurus itu terus ke gaung, yang bengkok selamat ke destinasi. Hanat, kau ada sikat tak? Rimas pula aku tengok rambut kau. Jom.
Nama saintifik bagi sikat ialah Johnny Yes Papa. Sikat mula diternak ketika penjajahan Belanda oleh masyarakat tempatan secara kecil-kecilan. Ianya membiak pesat di tebing sungai dan paya bakau kecuali musim tengkujuh. Musim teng 8 dan teng 9 hasilnya sangat menggersangkan. Bak kata pepatah, sikat-sikat lama-lama jadi bukit. Mengikut kajian klinikal, untuk menghasilkan sikat spesies hijau besar, pemakanan bedak elektronik harus diberikan 2 ml 3 kali sehari selepas makan. Penggunaan sikat tidak sesuai bagi orang yang berambut panjang kerana akan mengganggu penglihatannya. Sebahagian penternak yang ketandusan modal, sikatnya hanya diberi makan setahun sekali sehingga sikatnya berbulu. Namun sikat jenis ini dapat menarik minat pelabur asing dari Jerman, Rusia, Netherlands dan mentakap. Malangnya, alat sekecil ini mampu musnahkan pesawat. Persatuan Penerbangan Antarabangsa melarang keras penumpang membawa sikat naik ke pesawat kerana boleh mengakibatkan pesawat terhempas sekiranya penumpang menggunakan sikat untuk mencucuk mata pilot. Setiap penciptaan yang baik pasti ada kemudaratan jika disalahgunakan. Maka sikatlah hatimu agar sentiasa tetap lurus. Video kau tak bagi apa-apa ilmu, tak ada manfaat. Okey, jom. Geng, dah berpuluh dekad lamanya kita ditipu oleh sejarawan dan tokoh barat dari aspek ketamadunan, sains dan teknologi. Tamadun awal manusia tiada ilmu penternakan dan cucuk tanam. Sedangkan Adam AS sudah mula membina Kaabah dan disambung oleh Ibrahim dan Ismail AS. Kita diajar teori Charles Darwin kononnya manusia dari monyet. Kita terima bulat-bulat tanpa bantahan. Tak lupa juga teori dari ahli falsafah Yunani kuno yang merangkumi aspek daya fikir, matematik dan ilmu falak. Betul kan? Kalau betul kasih tahu jiran sebelah. Sebenarnya kita ditipu hidup-hidup. Pada era 60-an mesin kira-kira dicipta kononnya untuk permudahkan manusia membuat kira-kira. Hari ini aku bongkar kesilapan pada kalkulator. Ambil kiraan mudah, iaitu penambahan. Kita ambil angka tarikh WTC di Serang ditambah dengan tarikh COVID pertama dikesan di Wuhan, iaitu 9 September 01 tambah 17 September 19. Kita akan dapat jawapan 262220. Kita kira pada kalkulator. Tetapi jawapan di kalkulator akan mengejutkan anda. 262220. Oh, sama. Sama, tak ada masalah lah kalkulator ni. Bang Anat, telung kau lari kenapa? Tak pakai cawat ke? Pakai. Jom. Cawat diperkenalkan pada kurun ke-8 zaman tamadun Mesopotamia di daerah Narathiwat. Proses penanaman cawat pada asalnya dimulakan dengan tanaman benih tempatan berskala kecil dengan keluasan ladang 320 inci. Pada kurun ke-9 zaman pemerintahan James Brooke, inovasi benih hybrid dicipta sehinggakan satu anak benih mampu menghasilkan 5 batang pokok cawat. Teknologi benih hybrid ini digunakan secara meluas di Eropah untuk menghasilkan cawat besi kalis hubungan rambang. Komoditi cawat ini menyumbang 2.8% KDNK negara. Lain pula ceritanya di Korea Utara. Rakyat dan tenteranya dikerah untuk bercawat sepanjang masa. Unjuran daripada itu, Persatuan Cawat Dunia menjangka industri cawat akan dikembangkan lagi melalui sektor alat tulis untuk menghasilkan produk pen cawat kering dan pen cawat basah. Pada era kini, zaman globalisasi dan halusinasi, pemakai cawat dikenali sebagai penjawat dan dibahagikan kepada dua bahagian, penjawat awam dan penjawat swasta. Penjawat awam yang berkelas atasan biasanya bercawat menaiki pesawat ke luar negara dengan alasan untuk melawat, manakala penjawat awam kelas bawahan terpaksa menanggung segala gawat. Ada orang komen, kau kalau dah kena hentak memang berkicap muka kau Anat. Jom. Geng, manusia selalu bersikap prejudis dan bias terhadap kicap, sedangkan kicap Fatimah dan tongkat Ali banyak memberi tenaga dalaman kepada manusia. Kicap diperbuat daripada kacang soya, sama seperti tahu dan tempe. Tapi kenapa manusia perlu hitamkan kicap, sedangkan tahu dan tempe putih? Setiap tahun Majlis Reunion Persatuan Kacang Soya bersidang, kicap pasti tersisih hanya disebabkan warna. Aku selalu menasihatkan kicap, walaupun kau hitam, tapi kau sedap. Jarang benda hitam ni sedap, lebih-lebih lagi jika dihidangkan dengan telur. Maksiat yang aku berikan itu dapat menyemai perasaan cinta telur terhadap kicap. Akhirnya mereka putuskan untuk berkahwin dengan hantaran secubit garam. Sementara menunggu Tok Mudim datang, telur tiba-tiba hilang. Kicap kata, semua telur sama je. Telur tidak bersalah itu sebenarnya berada di sebelah kicap. Dia pakai songkok. Pada majlis Walimatul Usus, mereka bersanding di atas kelamin. Ramai tetamu VIP yang hadir, antaranya Damon Sparrow, Lada Sula, Nutella, Spana dan Jackie Chan. Pada malam pertama mereka, nantilah aku sambung, aku kat klinik ni servis kereta. Tak payahlah sambung cerita kicap bodoh kau tu, layan cerita Korea lagi best. Okey, jom. Aku ingat nak sambung episod 2, aku dah plan dah cerita dia macam ni. Pada malam pertama perkahwinan kicap dan telur, sebelum mereka melakukan proses persenyawaan dan fotosintesis, kicap dan telur menonton filem Korea yang bertajuk Aib. Filem ini dibintangi oleh Kim Jong-un, Pak Jin Sung dan Tat Sing. Ceritanya ringkas, Pak Jin Sung memakai Tat Sing berjalan di depan Kim Jong-un. Kim Jong-un cakap, "Aib, nak pergi mana tu?" Cerita tamat. Tetapi kicap dan telur bingung, tak faham jalan ceritanya kerana subtitle filem ini menggunakan tulisan tangan. Tulisan tangan doktor haiwan dari Thailand. Sementara itu aku masih di rumah. Aku terima panggilan dari Pak Leh, seorang pengedar mayat waterproof 500 meter. Aku diberitakan kicap dan telur telah berkahwin. Kelamin mereka cantik, kata Pak Leh. Aku dalam keadaan dispenser dan kecewa. Mengapa di majlis hari bahaya mereka aku tidak diundang? Mungkin mereka lupa Gubalan Hukum Kanun Laut Melaka dan Perjanjian Inggeris Belanda Melaka 1824. Mana-mana individu yang tak menjemput aku kenduri kahwin akan disabitkan hukuman gantung tak bertali. Macam itulah ceritanya aku plan. Tapi ada yang komen tak payah sambung, aku tak sambung lah. Bang Anat, kau punya sembang macam botol air kosong je. Okey,
Jom. Aku mempunyai sebotol air mineral cap yuyi dan limau. Kandungan mineral dalamnya melebihi nilai pH yang ditetapkan oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Air botol ni aku beli di kedai Kak Atun, seorang bekas ejen Inai Nelofa. Pada suatu hari, sedang aku menonton TV cerita Tanah Kubur lakonan M. Nasir, tekak aku kering dan aku rasa sangat haus. Masalah timbul saat aku nak minum. Aku buka penutup botol. Aku dengar satu jeritan yang kuat. Tidak! Jeritan itu datang dari penutup botol. Aku faham, sejak dilahirkan sehingga kini, penutup botol tidak pernah berpisah dengan botol. Tanpa aku peduli, aku minum airnya. Satu jeritan lagi kedengaran. Jangan! Oh, penutup botol menyangka aku mencium botol. Mungkin dia cemburu. Lalu, untuk menenangkan keadaan, aku mencium penutup botol. Agar cinta tiga segi ini berakhir dengan keadilan. Bang, konten kau penuh masalah, Nat. Telur kau ada masalah tak? Ada? Jom. Aku ada sebiji telur. Sebenarnya 2 biji. Tapi sebiji lagi aku semadikan di tapak semayan pada suhu 40 darjah kalsium agar kesihatan dan tumbesarannya terjamin. Inilah telur kesayanganku. Aku beri namanya telur. Ya, namanya telur. Setiap petang, selesai aku bermain dengannya, aku mandi dan bersihkan agar nutrisi DHA dan omega 3 kekal di tahap optimum. Pada waktu malam, aku tutup lampu dan selimutkannya agar dia nyenyak tidur. Tapi kebelakangan ni aku curiga. Aku banyak terima aduan dari JKK Rukun Tetangga. Mereka mendakwa telur kesayanganku merayap di waktu malam. Tak apa. Malam ni aku siasat. Nampaknya betul. Dia cuba melompat dan larikan diri. Dia datang ke arah aku. Berbekalkan pengalaman perisik antarabangsa, aku berjaya menyamar jadi wire charger. Aku perlu berhati-hati supaya dia tak nampak aku. Sekarang aku perlu bersembunyi di dapur. Oh, dia datang ke dapur. Nasib baik dia tak perasan. Aku menyamar jadi tonggas. Dah lah, nanti aku sambung. Aku kat klinik ni nak ambil ubat. Bang, apa pengalaman manis dalam bisnes ni? Jom. Aku pernah dapat call dari customer suruh hantar ke air keruk urgent. Aku rasa sangat teruja dan expired. Malam tu juga aku gerakkan Melaka. Walaupun 3 balang je, aku rasa ni satu permulaan yang baik. Aku kagum dengan kemudahan yang disediakan kepada pengguna jalan raya di highway Melaka. Kau tengok tu, tepi highway ada jam. Pukul 1.10. Jam aku baru pukul 8. Elok aku tengah jalan tiba-tiba ada flash. Baru aku tahu ada orang tangkap gambar kita. Alah, macam pergi zoo, dia tangkap gambar kita lepas tu dia jual kat pintu keluar. Malas aku layan. Kau tengok ni, ada servis gali kubur. Memang efisien. Kalau accident dia boleh tolong terus tanam bawah billboard iklan Epeton. Yang ni pula buat servis sewa motor dan payung. Kalau jam, parking kereta tepi, sewa motor dia. Kalau hujan ada payung. Marketing strategi yang sangat genius. Tengoklah ni, atas jejantas dia buat restoran. Kreatif diorang. Dengan cerita diorang nak buka restoran dalam Sungai Rambai. Elok tengah makan, hanyut sampai muak. Okay, aku dah sampai rumah customer. Besar nak mampus. Dia hidang aku kopi. Aku syak dalam rumah dia ni ada Famosa, bowling, padang golf, shopping mall. Dia ni kalau tak pengedar ketum mesti rompak duit tabung haji. Bang, buat video bagi tips macam mana saya nak besarkan perniagaan saya dengan cepat. Jom. Geng, setiap yang besar bermula dari yang kecil. Kedondong pun ambil masa yang lama untuk jadi rama-rama dan perlu survive lagi 2 tahun untuk jadi kura-kura. Begitu jugalah dengan perniagaan kita. Richard Benson cakap, a big business start small. Ha, betul lah tu. Bukan one big one small. Itu kau tikam nombor spot Toto Magnum setiap hari Rabu dan Sabtu. Yang paling penting kau kena ada ampaian supaya kau mudah nak set apa yang kau nak achieve. Bila kau dapat achieve sesuatu yang kau target, nikmat dia tu bagai pinang dibelah 2. Satu jatuh ke kiri, satu jatuh ke kanan. Dan dengan bergaya kau jalan dekat tengah-tengah. Apa yang kau kena buat sekarang ialah mula. Mula dengan sesuatu. Kau tak mula, kau tak tahu. Kalau tunggu, masih tunggu dan termenung, kau akan menyesal nanti. Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian hilang pendapatan. Yang paling sesal cukai pendapatan.